Hadirin dan hadirat warga Dewan yang dimuliakan, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana atas limpah dan keizinan jua pertandingan bahas guru pusingan awal sidang kelima dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti, penuh debaran tuan-tuan datang, kami di sini tenang menanti. Hadirin dan warga Dewan yang dimuliakan, berikut kita saksikan tayangan video bentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Hadirin dan warga Dewan yang dimuliakan, untuk makluman para pembahas dan sidang Dewan,
sesi perbahasan akan dihentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Penonton tidak dibenarkan membuat sebarang bentuk rakaman sepanjang sidang perbahasan berlangsung. Maka dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Yang di-Pertua untuk memulakan persidangan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Fatin Sakinah binti Muhammad Zamhuri memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah Puan Nurhana binti Abu Samah selaku penjaga masa. Seterusnya, ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Perak yang terdiri daripada Yang Amat Berhormat Roslina binti Abu Bakar, merangkap Perdana Menteri. Yang Berhormat Muhammad Ghazali bin Mali sebagai Menteri Kedua. Yang Berhormat Suhaimi bin Harun bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang Berhormat Nur Hasina binti Muhammad Ibrahim selaku Menteri Keempat. Dan Yang Berhormat Wan Kok Bin selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili wilayah Persekutuan Putrajaya diperkenalkan Yang Berhormat Ching Su Ji merangkap Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Muhammad Afdal bin Zainal sebagai Pembangkang Kedua. Hebatkan Putrajaya. Yang Berhormat Muhammad Nur Azhar bin Marzuki bertindak Pembangkang Ketiga. Hebatkan Putrajaya. Yang Berhormat Nur Izian Syakinah binti Muhammad Razi selaku Pembangkang Keempat. Dan Yang Berhormat Tan Mui Ming selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Dr. Ramli bin Yaakob. Juri kedua Puan Jaimah binti Abdul Manaf. Juri ketiga Encik Arman bin Sapuan. Juri keempat Dr. Zanariah binti Ibrahim. Dan juri kelima Encik Muhammad Nur bin Muhammad. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan adalah peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Roslina binti Abu Bakar untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan buat kesemuanya. Terima kasih Yang di-Pertua Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang, seterusnya ahli Dewan yang bersidang. Bertindak selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, mohon untuk menggagahkan satu usul demi kebaikan bersama-sama. Usul berbunyi, peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Yang di-Pertua mohon untuk memulakan langkah perjuangan dengan definisi konsep frasa peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik. Secara konseptualnya, peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik bermaksud jumlah waktu minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian pembangunan kurikulum iaitu BPK bagi subjek sains dan matematik. Bagi menjelaskan seisi Dewan, maka saya akan tunjukkan jumlah masa minimum yang telah ditetapkan bagi mata pelajaran sains dan matematik untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi sekolah rendah, mata pelajaran sains
Waktu minimum yang ditetapkan ialah selama 48 jam setahun bagi tahap 1 itu darjah 1 hingga darjah 3. Manakala waktu minimum bagi subjek sains tahap 2 itu darjah 4 hingga 6 iaitu 64 jam setahun. Bagi mata pelajaran matematik pula, waktu minimum di sekolah rendah bagi tahap 1 dan tahap 2 ialah 96 jam setahun. Bagi mata pelajaran sains dan matematik sekolah menengah, waktu minimum yang ditetapkan ialah 112 jam setahun. Ini merupakan waktu minimum, maka sekolah diberikan authority untuk menambah waktu itu sekiranya ada keperluan. Yang di-Pertua, sidang Dewan sekalian, mohon bergerak kepada frasa yang kedua iaitu sudah mencukupi. Secara umumnya, sudah mencukupi konseptualnya bermaksud telah pun memadai. Namun mengikut konsep usul pada hari ini, apabila kami katakan peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah pun memadai kerana penetapan waktu minimum bagi semua subjek termasuklah subjek sains dan matematik ini di sekolah rendah dan sekolah menengah bukan dirancang begitu sahaja tetapi diadakan dengan perancangan yang diteliti, yang dirangka, yang dikaji fasa demi fasa, dilakukan oleh pakar-pakar kurikulum yang dilantik khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah keleluan BPK. Maknanya di sini, berdasarkan kajian yang begitu teliti itu, waktu yang ditetap itu sudah pun memadai untuk guru-guru menghabiskan sukatan dan memastikan guru murid-murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minimum iaitu tahap penguasaan 3 dalam PBD, pentaksiran bilik darjah. Yang di-Pertua sidang Dewan sekalian, kami sedar sebagai kerajaan yang prihatin wujudnya keciciran, wujudnya pelajar-pelajar gagal dalam sains dan matematik. Namun kita perlu faham, masalah keciciran dan kegagalan ini bukan berlaku untuk subjek sains dan matematik sahaja, tapi berlaku untuk semua subjek. Dan kita juga perlu faham, kegagalan dan keciciran ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, bukannya disebabkan oleh peruntukan masa yang tidak mencukupi. Tetapi kerajaan tetap prihatin. Kerajaan hadir dengan pelbagai penyelesaian termasuklah pembelajaran terbeza bagi meraihkan kepelbagaian kognitif murid. Dan kita juga perlu faham pada hari ini bahawa matlamat pendidikan di Malaysia termasuklah untuk subjek sains dan matematik bukannya menfokuskan peperiksaan, sebaliknya kita bersandarkan pentaksiran bilik darjah itu PBD yang berpaksikan di SKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, yang di dalamnya terkandung SK dan SP, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, yang dilakukan secara berulang mengikut kaedah mastery bagi memastikan pelajar sekurang-kurangnya menguasai TP3 iaitu tahu, faham dan boleh buat. Usai definisi konsep, seteruskan pendirian kami di pihak kerajaan, kami yakin dan percaya peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah pun mencukupi. Saya selaku Perdana Menteri akan membawa satu hujah di bawah kata kunci penetapan masa berdasarkan kajian yang teliti. Bangun Perdana Menteri kedua akan membawakan satu lagi hujah iaitu pembelajaran tidak berpaksikan peperiksaan. Menteri yang ketiga akan membidah segala hujah pihak pembangkang dan Menteri yang keempat telah saya amanahkan untuk menjawab soalan spontan. Seterusnya membuat penggulungan. Silakan Yang Berhormat. Baiklah Yang Berhormat, anda katakan bahawa waktu minimum itu sudah pun ada. Namun dalam sesi 5 urus bersama pentadbir yang dijalankan oleh KPM, kebanyakan sekolah menggunakan waktu maksimum. Pun begitu, masih tidak mencukupi. Siapa yang mengatakan tidak mencukupi? Adakah Yang Berhormat ataupun kajian-kajian teliti yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Kita kena faham faktor berlakunya masalah keciciran dan kegagalan murid dan sesuatu subjek tidak boleh disandarkan kesalahannya 100% kepada masa dia peruntukkan. Sebab masa ini telah pun dikaji dengan teliti sama ada cukup ataupun tidak untuk menghabiskan sukatan yang disediakan. Namun kita kena faham pelajar kita di luar sana kognitifnya pelbagai. Maka tidak dinafikan ada yang agak tercicir, tetapi kita telah mengambil pelbagai inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar terbabit. Adakah wajar kita hendak meningkatkan masa hanya
melihat kepada 10% atau 20% murid yang gagal, sedangkan 80 hingga 90% lagi pelajar telah pun berjaya menguasai subjek tersebut. Sekian. Seterusnya, yang di-Pertua saudara sekalian, hujah kami pertama, penetapan masa berdasarkan kajian yang teliti. Kita kena faham bahawa penetapan masa ini dilakukan secara dengan teliti, tidak ditetapkan secara suka hati semudah ABC. Silakan Yang di-Pertua. Yang berhormat. Baiklah, anda ambil data mana ni yang kata 90 orang cemerlang, 90 orang berjaya ni? Sebab data menunjukkan sebaliknya. Peruntukan masa sedia ada tidak pun menjadikan pelajar itu cemerlang. Saya tidak bercerita tentang kecemerlangan. Saya kata menguasai sekurang-kurangnya TP3 berdasarkan PBD. Sebab matlamat pembelajaran kita bukan berpaksikan peperiksaan tetapi pentaksiran bilik darjah. Itu yang pembangkang perlu faham. Jadi kita perlu faham kajian demi kajian ini dilakukan dengan teliti oleh pakar-pakar kurikulum di bawah kelelaan BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang di-Pertua senior sekalian, Dr. Nurul Huda binti Kamarudin, Pensyarah Kanan Psikologi UPSI, isu penguasaan murid dalam mata pelajaran sains dan matematik bukan tentang peruntukan masa yang ditetapkan tetapi bergantung kepada guru. Kita perlu faham masa itu emas. Kita ada banyak lagi subjek lain yang perlu diajar kepada pelajar. Adakah kita hendak menambah lagi masa matematik? Bagaimana dengan subjek-subjek yang lain? Hendak kita pinggirkan begitu sahaja? Bermakna apabila kerajaan menetapkan masa minimum itu, kerajaan telah menilai segala aspek bahawa masa itu sudah memadai untuk memastikan pelajar menguasai sekurang-kurangnya TP3 dalam pelajaran mereka. Iaitu konsepnya ialah pelajar kita itu tahu, faham dan boleh buat. Sebab itu pembelajaran dilakukan secara mastery dan pembelajaran itu sebenarnya bergantung berkesanannya bergantung kepada persediaan guru dan pelbagai teknik yang digunakan. Maka saya tegaskan semula, kurikulum peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah pun mencukupi. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Ching Soo Ji untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, barisan kerajaan yang dihormati, perwakilan pembangkang yang dikasihi, warga Dewan yang bersidang. Demi memperjuangkan nasib anak-anak murid saya di sekolah, hadirlah saya di sini untuk memulakan arena perdebatan di meja pembangkang dengan usul peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Kami mengatakan peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi. Maka memulakan langkah perjuangan di meja pembangkang, mari bersama-sama saya menganalisis setiap bait-bait kata yang dibawakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Sebagai pembangkang, kami tidak ada masalah dengan usul penilaian ini. Kami juga tiada masalah dengan pendefinisian yang dibawa oleh meja kerajaan, namun titik pertikaian kita pada hari ini adalah pada konsep bawaan kerajaan. Kata Perdana Menteri, masa yang diperuntukkan telah memadai kerana ia cukup untuk menghabiskan sukatan yang diberi. Adakah ia benar-benar mencukupi? Kerana sekiranya ia telah mencukupi, mengapakah masih berlaku guru-guru yang terpaksa membuat kelas tambahan ataupun mengambil masa guru lain untuk meliputi silibus yang terdapat dalam mata pelajaran sains dan matematik? Adakah yang berhormat? Sabar Yang Berhormat, adakah kita hanya ingin mereka, adakah kita sebagai pendidik hanya ingin menghabiskan sukatan semata-mata ataupun kita ingin murid itu mencapai kefahaman yang lebih mendalam dan dapat mencapai lebih daripada itu? Oleh itu kami katakan masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah membawa isu keciciran. Sekiranya masa yang diperuntukkan oleh untuk mata pelajaran
sains dan matematik telah mencukupi, maka tidak berlakulah isu keciciran, isu literasi ataupun isu numerasi. Kami tidak menafikan bahawa isu keciciran ini berlaku untuk mana-mana mata pelajaran, tetapi usul di sini hanya mendebatkan isu sains dan matematik, dan matematik ini adalah satu mata pelajaran yang akan menentukan sama ada murid itu akan tercicir dari segi numerasi. Saya akan terangkan lebih dalam hujah saya kemudian. Izin lagi berhormat. Ya, sebelum saya teruskan, silakan Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat maksudkan cukup masa di sini merujuk kepada situasi semua anak murid kita pada hari ini lulus untuk semua subjek mata pelajaran mereka? Respon? Saya tidak kata dengan cukupnya masa yang diperuntukkan, semua murid akan berjaya. Tetapi setidaknya kita dapat meningkatkan prestasi. Setidaknya kita boleh menambah baik lagi situasi yang sedia ada. Maka tumbang hujah Perdana Menteri, bolehlah kita tinggalkan meja kerajaan. Saya ulang semula pendirian kami, peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi melihat kepada realiti sains dan matematik sangat mengerikan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum saya mengatur langkah dengan hujah pertama saya, hari ini saya selaku Perdana Menteri akan membicarakan satu hujah. Bangun timbalan saya akan membidas hujah-hujah songsang yang akan dibawa oleh pihak kerajaan dan membawa dua hujah membangkang usul ini. Bangun yang ketiga pula akan meranapkan semua kes bawaan kerajaan, dan bangun yang keempat akan menjawab soalan spontan yang diberi sekaligus menggulung usul perdebatan kita pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hujah pertama di meja pembangkang, isu literasi dan numerasi tangisan anak desa. Warga Dewan sekalian, tahukah anda jurang literasi dan numerasi antara sekolah bandar dan luar bandar semakin melebar? Menurut mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, sewaktu menjelaskan mengenai pembatalan Linus, beliau menyebut bahawa masalah Linus hampir selesai, tetapi beliau mengutarakan beberapa isu. Masalah numerasi di luar bandar semakin membengkak. Keupayaan numerasi murid ketika masuk ke tahap 2 tidak setara dengan murid-murid lain. Malah isu Linus yang hampir selesai sekalipun sedang menghantui kita kembali. Menurut Datuk Hajah Nur Zamani, disebabkan pandemik COVID, masalah literasi dan numerasi bukan lagi masalah di sekolah-sekolah luar bandar, malah merupakan masalah di sekolah bandar. Izin laluan. Sila duduk Yang Berhormat. Menurut Profesor Sani yang membuat kajian mengenai isu literasi dan numerasi pasca COVID, data menunjukkan isu ini telah meningkat sebanyak 6.3%. Hal ini membuktikan kita perlu memberikan peruntukan masa yang lebih untuk menangani isu ini. Yang Berhormat, kesianlah murid-murid, dahlah mereka ini tidak pandai mengira dan menulis. Hanya 3 waktu sahaja dalam seminggu yang diperuntukkan untuk mata pelajaran sains. Seperti yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, hanya 6 waktu sahaja yang diperuntukkan untuk mata pelajaran matematik. Kita lihat realiti di sekolah. Adakah masa ini mencukupi untuk pembelajaran berlaku di mana murid perlu memahami konsep, murid perlu membuat latihan, murid perlu pentaksiran perlu berlaku dan eksperimen perlu dijalankan? Terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Masa 3 waktu sains dalam seminggu sangat tidak mencukupi. Belum lagi tambah dengan realiti di sekolah di mana pelbagai program yang dijalankan dan kadang-kadang waktu ini tidak, waktu instructional dengan izin tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Adakah kita, sila duduk Yang Berhormat, adakah kita mengharapkan murid-murid ini membuat ulang kaji sendiri di rumah ataupun kita menganggap mereka mempunyai keupayaan untuk menghadiri kelas tambahan di luar?
Kita tidak boleh menganggap begitu. Kita perlu oleh itu pembangkang percaya bahawa masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi. Berdasarkan hujah dan bukti-bukti yang telah saya tunjukkan tadi, kami katakan bahawa isu literasi dan numerasi ini tidak dapat ditangani dan salah satu caranya adalah dengan menambah masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran sains dan matematik. Rangkumannya hari ini warga Dewan, saya selaku Ketua Pembangkang telah berjaya bertembung kes dengan Perdana Menteri. Saya telah bentangkan kepada anda premis dan prinsip bawaan pembangkang iaitu realiti sains dan matematik sangat mengerikan. Hasil analisis konsep kerajaan yang bermasalah, saya turut bawakan kepada anda satu hujah dan membidas hujah beliau yang bermasalah. Maka saya seru seisi Dewan untuk sama-sama membangkang usul ini demi anak bangsa kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Muhammad Ghazali bin Mali untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kerajaan Pembangkang seterusnya, sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdebatan. Saya titipkan buat anda semua. Tuan Yang Dipertua, usul masih sama. Peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Maka menggalas tanggungjawab selaku Menteri Kedua pada hari ini, saya akan tetap berpendirian teguh dan berdiri di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menyokong definisi, usul dan pendirian sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Selaku perwakilan kerajaan, kami begitu yakin dan percaya peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Baik Tuan Yang Dipertua, kita terus kepada permasalahan di perwakilan kerajaan dengan melihat bidasan hujah Ketua Pembangkang di bawah kata kunci literasi dan numerasi anak desa. Tuan Yang Dipertua, seisi Dewan sekalian, sedar ataupun tidak, pembuktian yang mereka bongkarkan pada hari ini sebenarnya tidak pernah menjunjung usul perdebatan pada hari ini. Hari ini kita ingin bercerita tentang peruntukan masa. Peruntukan masa yang diberikan itu sebenarnya mereka tidak pernah nafikan. Masa minimum yang telah pun dibincangkan dalam Dewan Perdebatan ini mereka terima. Namun masalah-masalah yang mereka lambakkan pada hari ini sebenarnya bukan disebabkan oleh peruntukan masa, tapi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Saya tunjukkan kepada anda. Hujah beliau yang pertama, COVID-19. Dalam isu COVID-19 ini Tuan Yang Dipertua ialah masalah global yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masalah COVID inilah yang mempengaruhi bukan disebabkan oleh peruntukan masa, tapi disebabkan oleh kekangan COVID inilah pelajar tidak boleh hadir ke sekolah. Guru-guru menghadapi masalah, pelajar menghadapi masalah oleh capaian internet dan sebagainya disebabkan oleh pandemik. Bukan disebabkan oleh peruntukan masa. Peruntukan masa sudah sedia ada, tapi faktor COVID ini menjadi punca sebagaimana mereka bentangkan. Maka analisis hujah ini tidak boleh diterima dalam Dewan Perdebatan. Kedua, saya tunjukkan dalam analisis beliau realiti program di sekolah. Kata yang pertama, pada hari ini guru terbeban. Ya, kami akui, memang pada hari ini realiti sebagai seorang guru dan pendidik yang sepatutnya menggalas tanggungjawab, kita dibebani dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab di luar bilik darjah. Itulah yang mereka buktikan, bukan disebabkan oleh peruntukan masa, tapi disebabkan oleh gangguan kepada tanggungjawab hakiki kita sebagai seorang guru untuk berada dalam bilik darjah mengikut kepada peruntukan waktu minimum bagi mata pelajaran sains dan matematik. Saya rasa disebabkan oleh bidasan dan fahaman mereka, maka kita perlu terima usul ini dan menolak pembawaan perwakilan pembangkang Tuan Yang Dipertua. Maka rangkuman pembawaan kerajaan pada hari ini kami lebih realistik. Kami tunjukkan kepada sidang Dewan sekalian bahawa sebenarnya ya, peruntukan masa yang telah pun diberikan sebagaimana yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini sebenarnya sudah pun cukup bagi subjek mata pelajaran sains dan matematik, kerana kesan akhirnya kita bukan ingin menilai tentang kecemerlangan pelajar,
Tidak adil bagi pelajar luar bandar Tuan Yang di-Pertua. Cukup sekadar pelajar-pelajar ini telah pun mencapai tahap penguasaan yang ketiga sebagaimana yang akan saya bentangkan dalam hujah sebentar nanti Tuan Yang di-Pertua. Baik, kita beralih, selesai bidasan, kita beralih kepada hujah yang pertama perwakilan kerajaan yang berpaksikan pembelajaran tidak berpaksikan peperiksaan. Sebelum tu silakan. Baiklah, anda cakap pelajar capai minimum TP3. Berapa ramai yang capai TP3 ni? Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda juga bahawa sebenarnya aplikasi dan pentaksiran ini telah pun telus. Saya akan tunjukkan dalam hujah bagaimana sebenarnya kita tidak mahu terlalu mengejar untuk menggapai bintang di langit. Akhirnya, kita jatuh tersembam Tuan Yang di-Pertua. Kami akan tunjukkan bagaimana sebenarnya melalui pentaksiran yang lebih telus ini, kita tidak akan meminggirkan anak-anak di luar bandar. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Baik, dalam hujah ini, saya akan tunjukkan dan mulakan dengan teori pembelajaran kognitif Tuan Yang di-Pertua. Dalam teori pembelajaran kognitif ini memfokuskan bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola, menyusun, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman. Makna katanya, setiap daripada pelajar kita ini mempunyai kapasiti dan kognitif yang berbeza. Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah kita perlu untuk melahirkan kaedah pentaksiran yang lebih holistik. Kita tidak mahu pelajar kita ini adalah berpaksikan kepada peperiksaan 100% Tuan Yang di-Pertua. Baik, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah langkah ini disokong oleh kerajaan melalui pemansuhan peperiksaan. Kita lihat pemansuhan UPSR pada tahun 2021. PT3 juga telah pun dibatalkan pada 2021 dan akhirnya dimansuhkan pada tahun 2022. Kemudian peperiksaan tahun 1 dan 2, tahun 1, 2 dan 3 juga telah pun dihapuskan dibatalkan Tuan di-Pertua. Keadaan ini kita bukan ingin melihat keadaan soal lulus ataupun gagal, tetapi kita ingin memastikan bahawa sekurang-kurangnya pelajar-pelajar ini mencapai tahap penguasaan secara minimum TP3 Tuan Yang di-Pertua. Baik, saya teruskan dengan pentaksiran berasaskan sekolah yang dimulakan pada tahun 2011. Kita lihat dalam pentaksiran bilik darjah ini, sebagaimana yang telah dinyatakan, ada 6 TP ataupun tahap penguasaan. Yang rendah ialah TP1 untuk tahu, kemudian yang TP3 iaitu tahu, faham dan boleh buat, manakala TP6 ialah tahu, faham, boleh buat dengan beradab dan mithali. Hari ini Tuan Yang di-Pertua, kita lihat bagaimana pelaksanaan pentaksiran ini, seorang guru akan memastikan pelajar akan mampu untuk mendapat dan memahami mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan yang ketiga. Makna katanya, ya, kita tidak menafikan ramai pelajar kita akan mendapat tahap penguasaan yang tertinggi. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang berada tahap kognitifnya yang rendah Tuan Yang di-Pertua? Maka pada itulah ketelusan dalam pentaksiran bilik darjah ini akan memastikan bahawa anak-anak ini tidak akan dibiar sepi. Makna katanya, guru akan mengambil inisiatif lain Tuan Yang di-Pertua untuk memastikan mereka mencapai tahap penguasaan minimum. Baik, saya akan lihat bagaimana aktiviti PDPC yang berpusatkan pelajar ini juga sebenarnya. Baik, silakan sebelum itu. Baiklah, anda kata ada inisiatif lain. Inisiatif lain ini tak guna masa ke? Tuan Yang di-Pertua, saya rasa itu bukan pertikaian pada hari ini. Baik, saya akan tunjukkan kepada anda sebenarnya. Kami akan tunjukkan bagaimana pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran abad ke-21 misalnya. Semua ini Tuan Yang di-Pertua adalah salah satu metod pembelajaran yang akan memastikan pelajar ini tidak berorientasikan peperiksaan. Kita masih mampu melahirkan pelajar yang cemerlang. Dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan mereka yang di bawah Tuan Yang di-Pertua. Kemudian dalam pembelajaran terbeza misalnya Tuan Yang di-Pertua, kita lihat bagaimana dalam memenuhi keperluan ini, kita lihat bagaimana guru-guru mahir untuk mengasingkan antara murid yang cemerlang dan juga murid yang sederhana dan lemah Tuan Yang di-Pertua. Metod kaedah penyampaian terbeza ini sebenarnya mampu untuk melestarikan lagi dan kita sebenarnya tidak perlu berpaksikan kepada pendidikan, kepada berpusatkan peperiksaan. Dan Tuan Yang di-Pertua pada hari ini, saya faham, kita lihat bagaimana keputusan SPM sebenarnya tidak pun menjadi masalah. Kita lihat pada tahun 2021, 74.5% pelajar memperoleh lulus dalam keputusan SPM dan sains. Pada tahun 2021 sebanyak 89.6%. Saya faham mereka akan tunjukkan bagaimana keputusan sains dan matematik ini akan merosot. Sebenarnya tidak. Kita lihat bagaimana dalam keputusan tahun 2021 pasca pandemik ini sahaja, sebenarnya keputusan SPM bagi sains dan matematik ini adalah masih dalam keadaan yang baik dan tidak pun mengerikan menolak hujah dan pembawaan mereka. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Muhammad Afdal bin Zainal untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Inilah masalah bila asyik memandang langit jatuh ke lubang yang dalam. Tuan Yang Dipertua, warga Dewan yang bersidang. Hari ini kita telah diceritakan oleh pihak kerajaan yang bercakap kosong. Sepanjang perdebatan Perdana Menteri dan timbalan beliau, pernahkah anda dengar data bagaimanakah pembelajaran pentaksiran mereka ini dapat dengan masa yang ada, maka PBD ini berjaya? Tidak pun pernah dijelaskan oleh mereka. Yang mereka ceritakan kepada kita, mereka cuba lari daripada realiti. Kata beliau, kita hanya nak tengok pembelajaran tak berpaksikan peperiksaan. Beliau katakan lagi tentang teori pembelajaran kognitif dan kepelbagaian pembelajaran. Yang mana bila saya tanya berapa ramai sebenarnya yang dapat TP3 ni, tak boleh dijelaskan oleh beliau. Sebab data itu mereka tak ada. Sebab itulah ini hanyalah bual-bual kosong oleh yang kedua. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, kata beliau, kalaupun murid itu gagal, kita ada inisiatif tambahan. Tuan Yang Dipertua, inisiatif tambahan ini nak guna masa mana pula? Kata mereka masa yang ada dah cukup. Ada inisiatif tambahan pula. Kemudian katanya pula ada PAK 21. Semua guru dan murid ada masa yang lebih untuk jadi cemerlang. Cemerlang pula kata tadi nak murid TP3 sahaja. Nak cemerlang ke nak TP3 ni? Saya pun tak faham. Seterusnya, realiti. Mereka kata tak perlu peperiksaan, kita ada pembelajaran terbeza. Akhirnya, tahun lepas kita ada ujian akhir sesi akademik. Kita nak nilai balik murid ini melalui peperiksaan. Jadi hujah mereka tak boleh pakai langsung, Tuan Yang Dipertua. Dan sebab itu, paling kecewa bila dia katakan data SPM menunjukkan peningkatan saban tahun ini penipuan dalam Dewan Perdebatan. Saya ada data yang lebih tepat. Baiklah Tuan Yang Dipertua, ini data yang sebenar daripada laporan SPM. Data untuk bahasa Melayu 4.2 turun kepada 4.1. Tetapi semua subjek matematik dan sains teruk. Tahun 2094 untuk matematik. Tahun 2021 5.57. Jadi baik macam mana? Ini tipu dalam Dewan Perdebatan. Untuk sains pula 5.08 naik 5.15. NMAT 5.64 naik 5.84. Kimia 475 naik 5.88. Jadi tak mana yang baik dia? Tak dijelaskan oleh mereka. Menipu Dewan Perdebatan. Sebab itu masalah oleh yang kedua ini hadir disebabkan Perdana Menteri yang bersikap sambil lewa. Apa kata Perdana Menteri? Kata mereka, masa yang telah diperuntukkan disebabkan oleh BPK dah buat masa. Benar, kita tak nafi ada masa kajian di BPK. Tapi adakah itu realiti yang berlaku di sekolah? Tidak. Sebab pada akhirnya, guru-guru ini terpaksa menggunakan masa tambahan. Terpaksa mencari masa lain. Saya guru data, saya guru PBD, Tuan Yang Dipertua. Tahukah anda, pada setengah tahun lepas, belum pun separuh silibus dihabiskan. Malah data PBD tak diisi lebih daripada suku. Bermaksud, separuh tahun pun tak boleh mengejar silibus. Dan pada akhirnya, berapa ramai cikgu yang tak habis silibus, letak data suka hati. Ini masalah di pihak kerajaan. Sebab data PBD ini menunjukkan guru tak mampu disebabkan kekangan masa yang ada. Dan sebab itu saya bangun dan tunjukkan kepada anda. Saya tanya pada yang pertama tadi, ada masa minimum seperti yang diletakkan dalam SPI bilangan 8 tahun 2016. Ambil, itu punca kuasa tentang masa minimum. Dan tahukah anda, data yang dibentangkan oleh KPM dan Task Force Matematik dan Sains menunjukkan kebanyakan sekolah, hampir lebih 60% menggunakan masa maksimum dan terpaksa pun buat gelar tambahan. Maknanya, masa ini tidaklah mencukupi. Sebelum saya berhujah, dipersilakan. Setuju atau tidak, autoriti waktu maksimum itu ialah di luar, autoriti itu diberikan kepada sekolah, bukan disebabkan oleh, itu adalah autoriti sekolah, bukan disebabkan oleh betul, sebab autoriti sekolah lah. Sekolah kata tak cukup lah sekolah bagi maksimum, tambah lagi dengan masa tambahan. Itulah masalah kerajaan, tak faham-faham tentang usul perdebatan. Kita tinggalkan pihak kerajaan. Maka hadirlah saya di Dewan Perdebatan dengan dua hujah yang cukup murni dan menceriakan anda, umpama pelangi selepas hujan. Pertama, di SKP melebar, masa ditakut lama. Baiklah, analogi cukup mudah saya berikan. Saban tahun, saiz badan saya semakin besar. Tapi kalau saya masih pakai S, tahun depan pecah terburai baju ini, Tuan Yang Dipertua. Begitulah keadaan yang berlaku di sekolah.
Maka apa yang berlaku? Saya ceritakan kepada anda. Tahukah anda di SKP pindaan 2017 melibatkan KSSR dan KSSM telah dipinda. Apa yang mereka pinda? Mereka lambatkan pelbagai silibus dan subjek di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Saya ceritakan sedikit sebanyak. Contohnya, subjek pembiakan, tulang dan tekanan daripada sekolah menengah dimasukkan ke sekolah rendah. Subjek matematik pecahan nombor puluh dan ratus dari tahun 6 turun ke tahun 4. Dahlah budak literasi pun tak lepas, diberi pula subjek yang besar. Dan apa kesannya? Wujudnya rungutan daripada guru dan ibu bapa. Saya ceritakan apakah rungutan. Contohnya, ada Cikgu Fadli Saleh, ratusan ribu pengikut di laman sosial, merungut tentang bagaimana subjek yang semakin membengkak waktu mengajar yang sangat sedikit ini pada akhirnya membebankan ibu bapa dan guru. Malah ibu bapa terpaksa menghantar tuition. Tahukah anda, Cikgu Fadli ini terpaksa buat tuition free untuk mengatasi masalah beban dan kekurangan masa ini. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, apa rungutan lagi? Guru tak sempat mengajar, murid tak sempat belajar. Dan rungutan-rungutan itu kerajaan perlu ambil kira. Tambahlah masa untuk atasi masalah ini, kita risau. Pada akhirnya yang dikendong tak dapat, yang dikejar berciciran. Sebelum itu, dipersilakan yang terakhir. Setuju atau tidak, ibu bapa menghantar anak-anak mereka tuition untuk cemerlang? Yang pertama. Yang kedua, setuju atau tidak, segala masalah yang nyata Muhammad itu berlaku disebabkan oleh COVID, bukannya masa pembelajaran yang tidak mencukupi. Itu sebab silibus. Anda tak nak anak cemerlang, anak anda cemerlang ke? Anda ni bermasalah lah, tak sesuai jadi ibu bapa. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, hujah terakhir di meja kerajaan iaitu sains dan matematik SPM semakin berdarah. Tuan Yang di-Pertua, realiti semasa. Mari kita tanya kepada diri kita dengan hati nurani yang suci. Cukup atau tidak? Tidak. Kenapa? Sebab data SPM yang saya bentang kepada anda tadi menunjukkan bahawa bahasa Melayu semakin meningkat, alih-alih subjek sains semuanya jatuh. Apakah ini yang kita hendak pada tahun hadapan? Dan saya yakin pada tahun ini juga, data ini juga akan semakin membekak. Sebab itu saya katakan kepada anda, sains dan matematik SPM semakin berdarah. Kenapa? Apa cadangan yang kami boleh cadangkan selaku pembangkang? Pertama, tambah waktu pengajaran. Sebab guru tak cukup waktu mengajar. Kalau di asrama penuh, mereka gunakan Sabtu, gunakan Ahad. Saya bekas belajar sekolah asrama penuh Saina. Tuan Yang di-Pertua, kami buat tuition, walaupun waktu itu silibus belum membengkak, tuition kami bermula bulan 2 Februari sampai November. Menunjukkan bahawa tak cukup masa yang disediakan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, apakah yang perlu kita laksanakan sekarang? Kita perlu beri ubat, iaitu masa. Janganlah sampai kita tunggu SPM ini menjadi mayat hidup, kita biarkan lebih ramai yang terkubur. Malah dalam kata menteri, kita nak tingkatkan kecintaan murid kepada subjek sains dan matematik. Nak tarik lebih ramai untuk menjadi teknokrat Muslim yang mempunyai karamah insaniah. Namun disebabkan tekanan masa yang singkat dalam pelaksanaan pembelajaran sains di sekolah, maka akhirnya isu ini menjadi barah yang perlu kita tangani. Maka selaku pembangkang, demi murid-murid yang tercinta, tambah waktu sains, insya-Allah kami setuju dengan kerajaan. Assalamualaikum. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Suhaimi bin Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di meja kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persidangan buat kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, usul masih sama, peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Bertindak selaku Menteri Kedua di meja kerajaan, akan saya tetap berdiri teguh di belakang Yang Berhormat Perdana Menteri untuk terus menyokong usul definisi dan juga pendirian yang telah kami tetapkan pada hari ini, dan selaku pihak kerajaan kami amat yakin dan percaya betapa sesungguhnya kita perlu untuk bersetuju mengatakan peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan dengan bidasan konseptual pihak pembangkang pada hari ini. Seawal bangkit, Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi, beliau bersetuju untuk menerima takrifan konseptual yang telah dibawakan oleh pihak kerajaan. Maka secara asasnya, pembawaan pada hari ini
perlu untuk berlandaskan kepada apa yang telah diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun Tuan Pertua, masalah di meja pembangkang seawal bangkitnya beliau sebentar tadi, mereka mengatakan peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi kerana berpendirian mereka mengatakan sains keadaan situasi mata pelajaran sains matematik pada hari ini sangat menggerikan. Namun Tuan Dipertua, sedar ataupun tidak, beliau sendiri tidak pernah menceritakan kepada CIC Dewan apakah indikator yang diletakkan untuk kita katakan situasi mata pelajaran sains dan matematik ini berada pada tahap yang menggerikan. Berapa ramai statistik yang menunjukkan murid dan juga guru terpaksa bunuh diri contohnya, ataupun terpaksa terjun bangunan untuk menunjukkan keadaan yang menggerikan di meja pembangkang. Tidak pernah diceritakan. Bahkan pada hari ini mereka sendiri bersetuju untuk kita melihat kepada pencapaian dalam perspektif pentaksiran bilik darjah. Kami katakan memadai untuk kita melihat keadaan situasi mencukupi. Majoriti kalangan murid kita pada hari ini telah pun berjaya dan menguasai tahap TP3. Mereka sendiri bersetuju untuk berbicara berkenaan dengan situasi demikian. Maka rangkuman di pembawaan pihak pembangkang pada hari ini Tuan Pertua dalam usaha untuk mereka membangkang usul pada hari ini perlu untuk kita tolak. Yang keduanya Tuan Pertua, tuduhan mereka yang mengatakan situasi mata pelajaran yang sangat menggerikan ini juga adalah satu tindakan yang tidak berasas. Kerana apa? Mereka sendiri tidak pernah menunjukkan buktian yang mereka kemukakan tidak signifikan dengan situasi masa yang telah diperuntukkan dalam situasi pada hari ini. Tuan Dipertua, saya tinggalkan yang pertama, kita beralih pula kepada pidasan kedua, hujah kedua pihak pembangkang oleh Yang Berhormat Pembangkang kedua pada hari ini. Beliau bercerita berkenaan pencapaian dengan hujah beliau pencapaian dalam keputusan sains matematik yang membuktikan di SKP semakin melebar. Dalam penceritaan pada hari ini Tuan Dipertua, beliau tunjukkan situasi statistik dan juga data keputusan sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2020 dan juga 2021. Perbandingan mata pelajaran bahasa Melayu dan juga mata pelajaran sains dan juga matematik. Malangnya Tuan Dipertua, sedar ataupun tidak, perbandingan ini sesuatu yang tidak adil. Kerana apa? Tahun 2020 adalah kita merujuk kepada pencapaian berdasarkan kepada kurikulum KBSM. Manakala 2021 pula merujuk kepada KSSM. Sudah pun terbatal apa yang mereka kemukakan. Tidak ada berkaitan dan juga signifikan untuk mereka menolak usul pembawaan pada hari ini. Namun Tuan Pertua, tak apa, kita bidas juga apa yang beliau kemukakan. Situasi yang beliau tunjukkan ini Tuan Pertua adalah sesuatu yang bersifat tidak relevan. Kerana apa? Kerana pertamanya, apa yang beliau tunjukkan masih lagi wujudnya kalangan pelajar yang berjaya mencapai keputusan yang cemerlang, A+, A, B dan sebagainya. Maka walaupun situasi pelajar itu belajar dalam kelas yang sama, peruntukan masa yang sama, masih lagi wujud kalangan yang berjaya. Makna kata, apa masalah mereka di meja pembangkang pada hari ini untuk mengatakan masa yang ada ini tidak cukup? Mana anda tahu pelajar cemerlang tu tak pergi tuition? Itu masalah anda. Dan yang kedua, sila dengar baik-baik. 2020 perubahan KSSR daripada yang lama kepada yang barulah. Senang cakap, tapi masa masih sama. Logik ke? Yang Berhormat, pertama Ketua Mahkamah anda sendiri berbicara, kita bersetuju untuk bicara berkenaan PBD. Maknanya merujuk kepada KSSM. Kenapa anda bandingkan dengan KBSM? Itu masalah anda. Keduanya Tuan Dipertua, kita lihat pada hari ini Tuan Yang Dipertua, isu utama yang mereka bawakan pada hari ini sedikit sebanyak langsung tidak menyentuh situasi keadaan peruntukan masa yang ada. Saya bagi analogi begini Tuan Dipertua, masa peruntukan untuk kami berhujah pada hari ini hanya sekadar 8 minit. Apa yang berlaku ialah persediaan yang kita lakukan. Andai kata berlaku saya menggunakan masa sebaik mungkin kerana kita percaya masa itu emas, maka kita mampu berhujah dengan baik, menyampaikan fakta dengan betul, menyampaikan fakta dengan tepat dalam tempoh masa yang dibenarkan. Tapi andai kata kalau kita tidak membuat persediaan yang baik dan sebagainya dengan masa 8 minit sebagainya, maka kita pasti akan kecundang. Kerana apa? Ia bergantung kepada situasi tahap kognitif kalangan masyarakat ataupun anak-anak kita pada hari ini yang berbeza-beza. Kerana itulah kami katakan situasi pada hari ini, anda kata sebab apa? Sebab mereka sendiri tidak pernah menunjukkan, dan pembuktian mereka katakan pelajar cemerlang itu hasil daripada kelas tambahan tuition dan sebagainya.
Data daripada mana mereka tunjukkan? Bukti daripada mana yang mereka signifikankan untuk mengatakan mereka yang cemerlang dalam A+ itu hasil daripada kelas tambahan, kelas luar dan sebagainya? Hadir juga, kalau begitu kami juga boleh mengatakan ramai juga kalangan pelajar yang cemerlang pada hari ini hanyalah berpandukan, berpaksikan belajar dalam bilik darjah semata-mata dengan guru mereka. Maka apa yang mereka katakan pada hari ini, Tuan Pertua, adalah sesuatu yang tidak boleh untuk kita terima pakai dalam Dewan Persidangan, dan gagal sebenarnya mereka pada hari ini untuk menolak apa yang telah kita katakan pada hari ini. Peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sebenarnya sudah pun mencukupi. Tuan Pertua, saya buktikan lagi situasi pada hari ini apa yang mereka lambatkan. Contohnya seperti mana yang telah dikemukakan oleh yang pertama. Beliau katakan berlakunya jurang di antara pelajar luar bandar dengan bandar, situasi COVID-19 dan sebagainya. Telah kami katakan pada hari ini, Tuan Pertua, kerana kalangan murid tidak mampu untuk bersemuka dengan guru, 30 minit berdepan dengan guru untuk subjek sains dan juga matematik, akhirnya menyebabkan mereka gagal untuk menguasai dan juga mencapai tahap yang sebaik mungkin kerana situasi COVID-19, bukan disebabkan oleh peruntukan masa. Okey, silakan Yang Berhormat. Baiklah, sebab COVID kan, setuju tak? Untuk tangani isu masalah literasi sebab COVID, kita kena bagi masa lebih untuk guru mengajar. Yang Berhormat, kita baru dalam fasa pasca pandemik, maka guru pun dalam proses untuk menyusun semula kembali untuk kita berpaksikan. Apa yang berlaku pada hari ini, realitinya kita lihat sendiri, kebanyakan masalah ini wujud bukan kerana masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. Ada di antaranya contohnya melalui kajian yang dilakukan oleh Dr. Anwar bin Ahmad, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, menyatakan majoriti kalangan guru pada hari ini banyak terlibat dengan aktiviti kerja luar. Hadir, bahkan ada di antara mereka ni walaupun segelintir pergi ke sekolah, jual lipstik di bilik guru, masuk kelas membebel dan sebagainya. Masa 30 minit itu terbuang begitu sahaja. Situasi ini juga boleh kami katakan yang menyebabkan berlakunya permasalahan. Kita tidak menghargai masa yang ada. Kerana situasi inilah kami katakan cikgu-cikgu yang begini nilai setitik rosak susu sebelanga. Maka Tuan Yang Pertua, apa yang mereka bawakan pada hari ini oleh pihak pembangkang sebenarnya kita tidak wajar untuk diterima pakai. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan persilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Nur Azhar bin Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua Dewan Barisan Kerajaan Pembangkang, seterusnya Ahli Dewan Bersidang. Tuan Di-Pertua, usul masih sama, iaitu peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Saya selaku yang ketiga yakin dan percaya dengan pendirian kami, iaitu peruntukan masa bagi subjek sains dan matematik tidak mencukupi, seinci pun tidak bergerak Tuan Di-Pertua. Tuan Di-Pertua, selaku yang ketiga pada hari ini, saya akan lakukan dua gerak kerja utama, iaitu yang pertama menganalisis kes bawaan kerajaan dan yang kedua untuk menegakkan sekali lagi kes di meja pembangkang. Bergerak terus kepada kes di meja kerajaan pada hari ini, Tuan Di-Pertua, saya kira konsep bawaan kerajaan hari ini hanya persembahan, ibarat gajah sama gajah, kerisi sama kerisi, hanya petah berhujah, hujah kosong tiada isi Tuan Di-Pertua. Tuan Di-Pertua, kita lihat, sebelum kita pergi kepada konsep pada hari ini Tuan Di-Pertua, saya ingin menjawab soalan izin laluan sebentar tadi. Kata mereka, ibu bapa hantar anak ke tuition untuk cemerlang. Tidak semestinya Tuan Di-Pertua. Kerana apa? Kerana bahkan saya seorang guru tuition, ramai murid yang lemah juga hadir kerana kelas sahaja tidak cukup. Ini bermakna pada hari ini kelas di sekolah waktunya tidak mencukupi. Oleh kerana itu murid-murid yang lemah ini hadir untuk mendapatkan sedikit tambah nilai kepada diri mereka bagi untuk menambah pencapaian mereka ke arah yang lebih baik. Itu Tuan Di-Pertua Dewan. Baiklah, kita lihat apakah konsep bawaan kerajaan pada hari ini Tuan Di-Pertua. Mereka telah menceritakan kepada si-isi Dewan bagaimana telah memadai dengan penetapan waktu minimum yang mana bukan sahaja dirangka sahaja-sahaja tetapi dengan berfasa dan kemudian dilakukan oleh pakar dan sebagainya. Kajian teliti, waktu memadai dan mencapai
PBD sekurang-kurangnya TP3. Baiklah, realitinya hari ini Tuan Di-Pertua Dewan, kita perlu faham dan kita perlu fahami bahawa hari ini waktu sains dan matematik ini sangat mengerikan. Kerana apa? Telah dibuktikan di meja pembangkang pada hari ini, faktanya perbandingan kes, perbandingan grade purata mata pelajaran SPM iaitu bagi subjek matematik dan sains iaitu bagi tahun 2020 dan 2021 yang mana sekiranya nilai tersebut kian bertambah bermakna keadaan adalah semakin tidak baik. Ya, pada ketika 2020 iaitu grade purata adalah 4.94 dan apabila grade purata semasa 2021 bertambah kepada 5.57. Walaupun mereka mengatakan ini adalah KBSM dan KSSR dan sebagainya, peruntukan masa itu sama melalui satu SPI bilangan 8 2016. Ini menunjukkan bahawa apabila kita lihat keadaan ini sebenarnya kita memerlukan keadaan pertambahan waktu untuk membantu murid-murid itu sendiri. Sepatutnya di meja kerajaan pada hari ini mereka tunjukkan peruntukan masa sudah cukup dan tiada lagi isu berbangkit tentang peruntukan masa. Namun realitinya hari ini masih ada isu berbangkit. Inilah masalah pembawaan di meja kerajaan yang akhirnya memberi masalah kepada hujah-hujah di meja kerajaan itu sendiri. Baiklah, sebelum kita bergerak lanjut, silakan yang mana-mana. Yang berhormat sendiri berbicara, yang kedua tadi mengatakan subjek terlalu banyak. Pertama, yang keduanya bilangannya sehinggakan menyebabkan bebanan di sekolah. Anda nak bicara soal masa ke subjek yang terlalu banyak ataupun silibus terlalu berat? Respon? Bila masa pula saya katakan subjek terlalu banyak, ini kita ceritakan tentang bebanan waktu itu yang mana tidak mencukupi untuk diberikan kepada murid-murid ini semasa pembelajaran sedang berlaku di sekolah. Dan kita perlukan masa ini kerana apa? Sebab tuntutan perdebatan ini sama ada kita sudah ataupun belum mencukupi waktu untuk kita bincangkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, Tuan Di-Pertua. Baiklah, kita terus kepada menteri yang ketiga pada hari ini yang mana mereka ceritakan kepada si-isi Dewan tentang majoriti murid pada tahap TP3. Namun sedar atau tidak, sepanjang perhujahan di meja pembangkang di meja kerajaan pada hari ini langsung tidak memperincikan berapa ramai yang mendapat TP3 yang akhirnya membuktikan kepada hari ini adalah waktu itu telah mencukupi. Mereka senang-senang saja mengatakan, oh sudah ramai murid yang mencapai TP3 yang akhirnya ini mencapai dalam tuntutan perdebatan pada hari ini. Kemudian mereka katakan kepada kami pembuktian tidak signifikan. Oh senang betul dengan bidasan mereka. Saya tunjukkan apa faktanya hari ini. Kajian opsi pelaksanaan mata pelajaran sains dan matematik di sekolah rendah bagi tahun 2021, 35% daripada keseluruhan sesi kelas terganggu akibat aktiviti sekolah. Hari ini kita perlu fahami, sains terdapat aktiviti sesi PDPC di makmal sains juga penting untuk beri pengalaman langsung ataupun hands-on kepada murid. Namun disebabkan kekangan dan tidak cukupnya waktu, sama ada itu adalah waktunya guru itu tiada ataupun apa-apa saja yang bermasalah, murid tidak dapat belajar secara teori, murid hanya belajar secara teori dan chalk and talk. Apa kesannya? Tidak mendapat pencapaian ataupun mencapai pembelajaran yang berimpak tinggi dan pembelajaran yang bermakna. Inilah masalah di meja kerajaan. Mereka perlu tunjukkan kepada si-isi Dewan. Baiklah. Silakan yang mana-mana. Okey, masalah yang anda bincangkan ialah masalah aktiviti di luar bilik darjah. Tidak pernah menafikan bahawa peruntukan masa itu telah pun mencukupi sebenarnya. Kita perlu faham, di sekolah ada juga aktiviti luar bilik darjah dan pada ketika ada guru yang tidak dapat hadir untuk mengajar pada ketika itu. Namun pada ketika itu kita perlu faham sekiranya masa itu tidak mencukupi dan murid ini tidak dapat belajar mengikut tuntutan waktu yang diberikan, bermakna kita perlu menambah waktu itu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus kepada menteri yang kedua, iaitu mereka bercerita terhadap sisi Dewan terhadap pembelajaran yang tak berpaksikan peperiksaan, perbezaan individu, pentaksiran yang lebih holistik, masuk peperiksaan TP1 hingga TP6 dan inisiatif lain. Baiklah, Tuan Di-Pertua, pada hari ini kita ada pentaksiran PBD, kami tak nafi, memang ada. Namun kita juga ada UASA, iaitu ujian akhir sesi akademik yang merupakan satu bentuk peperiksaan yang mempunyai data mentah dan juga hadir untuk membentuk PBD tersebut. Namun ini juga merupakan satu
berpaksikan peperiksaan juga Tuan Dipertua. Baik, yang kedua, seperti tadi Yang Berhormat bercerita terhadap sesi Dewan berkenaan dengan inisiatif lain. Saya sedar Yang Berhormat sebut namun tidak dijelaskan, bahkan dikatakan sebagai bukan isu. Ini isu Yang Berhormat. Isu ini perlu dijelaskan dalam sesi Dewan, kerana kalau ada inisiatif lain, bagaimana inisiatif lain itu dilaksanakan pada ketika kelas itu dijalankan pada waktu tersebut, perlu dijelaskan dalam sesi Dewan. Namun hanya melambakkan ada inisiatif lain, bila kami tanya tiada isu. Inilah masalah di meja kerajaan pada hari ini Tuan Pertua Dewan. Dan kita teruskan kepada Perdana Menteri pada hari ini. Mereka bercerita tentang penetapan masa yang dilakukan secara teliti, kelolaan BPK, dan memberikan satu contoh daripada UPSI, iaitu tentang bukan tentang masa tetapi adalah tentang guru. Baiklah, sebenarnya dalam Dewan Perdebatan tidak boleh diberikan ataupun tidak boleh hanya memberikan satu konotasi ini, membuktikan inilah sebaiknya yang kita jalankan. Namun apa yang kita perlu jelaskan pada hari ini, saya tegaskan hujah di meja pembangkang sekali lagi Tuan Dipertua. Kami telah tunjukkan isu literasi dan numerasi tangisan anak desa. Yang kedua, di SKP melebar dan masa ditakut lama. Dan yang ketiga, sains dan matematik SPM semakin membara. Rasionalnya pada hari ini, realiti sains dan matematik sangat mengerikan. Wajar untuk kita tolak sesi Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti, dijaga rapi pewaris sultan, lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Kini, ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Saya ingin memohon soalan dari juri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan soalannya. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris masih relevan. Sila bahaskan. Saya ulang. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris masih relevan. Sila bahaskan. Baiklah, pasukan Yang Berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan Menteri keempat Yang Berhormat Nur Hasina binti Muhammad Ibrahim untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, sidang Dewan yang saya muliakan dan barisan juri yang saya hormati. Baiklah, soalan yang diajukan pada saya hari ini adalah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris masih relevan. Hari ini kita melihat bagaimana kerajaan sebenarnya membawa satu format baru dalam subjek bahasa Inggeris, iaitu CEFR, yang juga dikenali sebagai Common European Framework of Reference. Sebagai seorang guru bahasa Inggeris dan juga merangkap jurulatih utama daerah saya kira wajar untuk saya terangkan sedikit sebanyak tentang CFR. CFR ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dari segi aspek 4 skill yang juga dikenali sebagai 4 ruang, iaitu speaking, listening, reading dan writing. Di dalam CFR ini juga adalah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan keupayaan murid dalam menguasai bahasa Inggeris, bukan sekadar dalam ujian
bahasa Inggeris, menulis dan pemahaman, tetapi juga di dalam speaking dan listening. Bagaimana pula ia berkaitan dengan sains dan matematik? Kita lihat pada hari ini tuntutan kerja di dalam negara kita dan juga di luar negara kita memerlukan penggunaan bahasa Inggeris yang tinggi. Oleh kerana itu kita melihat pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris ini relevan kerana ianya akan memberikan satu ruang kepada murid-murid kita yang bergraduasi ini keluar dan mempunyai lebih banyak pilihan untuk meneruskan kehidupan mereka di masa hadapan. Kita lihat penggunaan bahasa Inggeris ini relevan juga kerana ianya adalah penggunaan antarabangsa dan juga melihat kepada tuntutan kerajaan menuju ke arah industri revolusi 4.0 yang banyak menggunakan aspek sains dan matematik. Keadaan ini menuntut murid kita bukan mahir dalam satu bahasa saja. Saya kira tidak salah untuk mahir lebih daripada satu bahasa. Bahkan saya sebagai seorang guru yang bukan Bumiputra ini merasakan penguasaan saya dalam bahasa Tamil inilah sebenarnya membolehkan saya berada di dalam Dewan Sidang pada hari ini. Maka inilah keadaan saya tunjuk ianya relevan. Relevan ini kita dapat lihat penggunaan masa, peruntukan masa yang ada ini pun sudah cukup relevan. Kalau kita ubah bahasa pun tidak ada masalah sebenarnya. Ia dipersilakan. Yang berhormat, program di LP juga dalam bahasa Inggeris iaitu dalam Maths, Matematik dan Sains juga menyukarkan murid. Jadi memerlukan lebih masa. Mohon respon. Buktikan yang berhormat pada hari ini ianya menyukarkan murid. Kita dapat lihat dalam laporan SPM tahun lalu, penguasaan bahasa Inggeris dalam pentaksiran KSSM sebenarnya meningkat berbanding KBSM. Inilah buktinya bahawa bahasa Inggeris kita setelah pengenalan CFR ini, kita melihat penguasaannya semakin baik. Maka pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris masih relevan, masih boleh diikuti oleh anak-anak murid kita, tidak menjadi satu permasalahan pun sebenarnya. Kita harus lihat apakah prospek murid-murid kita setelah mereka habis belajar, apa masa hadapan mereka, bagaimana mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka bila ada satu bahasa tambahan ini dan penguasaan di dalam subjek kritikal sains dan matematik ini memberikan ruang kepada murid-murid ini untuk menjayakan kehidupan mereka. Inilah kita kata keadaan relevan pengajaran pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Maka saya kira bila saya menjawab perkara ini, kita setuju keadaan ini harus dijadikan sebagai satu bentuk cadangan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri, kecuali juri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih juri kelima untuk memberikan soalan bagi bahas terbuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan daripada saya. Pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, jawapan kepada keciciran murid. Saya ulang. Pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, jawapan kepada keciciran murid. Mohon respon. Baiklah, pasukan Yang Berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan persilakan pembangkang keempat, Yang Berhormat Nur Izian Syakina binti Muhammad Azzi untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Praksi Pembangkang serta hadirin yang bersidang kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk bagi bahas terbuka pada kali ini ialah PDPR subjek sains dan matematik, jawapan kepada keciciran murid.
Tuan Yang Dipertua, kita perlu jadi dalam menjalani kehidupan seharian cukuplah menjadi penting kepada diri sendiri sahaja. Tidak cukup menjadi penting kepada kehidupan kita sendiri sahaja. Namun selaku cikgu, jangan sesekali kita mengabaikan kebajikan murid kita. Berilah masa yang lebih untuk mereka belajar, khususnya bagi subjek sains dan juga matematik. Ya benar, disebabkan pengajaran bahasa Inggeris bagi matematik dan sains, peratus murid-murid keciciran lebih meningkat. Hal ini kerana untuk belajar bahasa Inggeris sekalipun memakan masa yang lebih lama, apatah lagi untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Saya buktikan, saya merupakan guru di LP di sekolah. Data menunjukkan murid-murid untuk menguasai bahasa Inggeris itu sendiri, sabana tahun murid-murid tidak mahu masuk kelas di LP kerana ibu bapa ingin kurangkan beban murid untuk belajar bahasa Inggeris itu sendiri. Ini telah membuktikan bahawa program di LP untuk matematik dan sains menyukarkan murid, khususnya murid-murid Melayu yang bercakap Melayu di rumah untuk memahami silibus yang diajar. Justru peruntukan bagi matematik dan sains yang lebih amat perlu untuk dikejar untuk memastikan murid-murid dapat menguasai mata pelajaran sains dan matematik. Saya buktikan lagi tindakan KPM dalam menangani masalah isu bagi subjek mata pelajaran sains dan matematik. Mereka telah mengadakan libat urus dengan guru-guru dan juga para pentadbir untuk mengenal pasti apakah punca daripada permasalahan ini. Oleh itu, pihak KPM telah mewujudkan satu task force matematik. Objektifnya adalah untuk menangani isu-isu berkaitan subjek matematik dan salah satunya adalah isu kekurangan masa mengajar. Oleh itu, adakah relevan untuk kita masukkan lagi subjek bahasa sains dan matematik dengan menggunakan bahasa Inggeris? Dipersilakan izin laluan. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat menyatakan bahawa tidak mahu masuk bermaksud DLP merupakan pilihan, maka tak timbul isu untuk waktu yang tidak mencukupi, kerana apabila murid masuk DLP bermakna mereka bersedia dan mereka menguasai subjek bahasa Inggeris itu. Respon. Adakah Yang Berhormat tahu kadang-kala untuk murid masuk ke kelas DLP bukanlah atas pilihan masing-masing. Setiap kali program sekolah bermula, kita akan adakan program transisi, misalnya untuk kita menilai murid itu sama ada layak masuk ke sekolah kelas biasa maupun kelas DLP. Di situ kita nilai murid-murid boleh belajar mata pelajaran sains dan matematik untuk menguasai bahasa Inggeris ataupun tidak. Oleh itu, jelas membuktikan bahawa murid terpaksa di sini, murid terpaksa untuk belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Di sini kita ingin mengurangkan beban murid itu sendiri kerana kesuntukan masa untuk mengajar mata pelajaran sains dan mencukupi sejarah untuk mengajar subjek matematik dan sains tidak mencukupi. Itu yang kita tekankan pada hari ini. Kita lambatkan lagi dengan bahasa-bahasa lain. Kita lambatkan lagi dengan subjek-subjek yang kita sudah tahu. Matematik misalnya. Bab 1 kita belajar tentang asas nombor. Bab 2 kita rangkumkan peratus, perpuluhan, pecahan, 3 benda dalam di bawah satu subtema. Kita lambatkan pula dengan penggunaan bahasa lain. Adakah itu relevan kepada murid-murid bagi tahap 1 dan tahap 2 amnya? Oleh itu, saya ingin jelaskan lagi sekali bahawa penggunaan bahasa Inggeris bagi subjek matematik dan sains amatlah tidak relevan, tidak sesuai untuk murid-murid bagi mencapai kecemerlangan akademik. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang keempat. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lagi sekali Tuan Yang Dipertua Dewan, Barisan Kerajaan, Proksi Pembangkang serta ahli Dewan yang bersidang. Salam Malaysia Bernani saya titipkan.
Bertemu lagi kita dalam arena pergulungan pada kali ini. Dalam 4 minit yang cukup berharga, usul masih sama. Peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Namun kami di pihak pembangkang, kami nyatakan peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi atas rasional. Realitinya, sains dan matematik sangat mengeriskan berdasarkan statistik yang telah diberikan. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sayangkan anak kita tangan-tangankan, sayangkan isteri kita tinggal-tinggalkan, sayangkan pembangkang akan saya bidas-bidaskan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini pihak kerajaan umpama menagur air yang keruh. Perkara yang mudah dan baik telah dipesongkan dengan kenyataan-kenyataan dengan peratusan-peratusan TP3 yang diberikan sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya akan tunjukkan pada hari ini bidasan hujah daripada pihak kerajaan. Hanya ada 2 hujah yang diberikan. Masa yang diletakkan BPK sudah memadai, pembelajaran tidak berpaksikan perbezaan. Hujah mereka cukup mudah. Nampaknya pada hari ini, hujah mereka yang sangat rapuh umpama rumah yang tiada tiang, tunggu masa untuk menghempak mereka. Mereka katakan sepanjang perhujahan bangkit daripada Perdana Menteri hingga Menteri keempat, pernahkah anda dengar mereka sebut disebabkan masa ini akhirnya semua murid mencapai tahap minima TP1 hingga TP3. Adakah mereka ungkapkan sepanjang Dewan Perbahasan kita pada hari ini? Tidak ada data sekalipun, namun hanya omongan kosong daripada tadi cukup gagal untuk membuktikan usul kita pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pembelajaran tidak berpaksikan peperiksaan pula adalah hujah yang dibuat Sambalewa. Sebab dalam hujah ini, beliau katakan kita nak pembelajaran terbeza. Alih-alih mereka nak buktikan kepada kita pelbagai inisiatif yang perlu dilakukan. Misalnya PAK 21 untuk menghasilkan murid yang cemerlang. Ini hujah yang saling berlawanan antara Perdana Menteri dan Menteri kedua. Berlakunya pergolakan di antara barisan kerajaan pada hari ini. Kata Perdana Menteri mereka berpuas hati dengan TP1 hingga TP3. Manakala Menteri kedua pula nak beri masa tambahan kepada guru untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan kepada murid-murid. Mereka buktikan dengan statistik-statistik yang hanya omong kosong sahaja tanpa memberikan beban bukti yang secukupnya. Hujah ini juga boleh ditolak apabila timbul lagi masalah di meja kerajaan. Mereka cuba menipu isi Dewan dengan data SPM. Saya mohon beliau ditangkap oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Maka rakaman hujah kami di pihak pembangkang, hujah literasi dan numerasi tangisan anak desa dalam hujah ini ditunjukkan bagaimana data literasi ini semakin membimbangkan. Pertambahan 6.3% murid bermasalah literasi dan numerasi menuntut kepada tambahan waktu sains dan juga matematik. Yang di-Pertua Dewan, hujah pembangkang kedua pula, di SKP melebar masa ditakut lama. Ini kerana silibus yang makin besar menuntut perlunya ada tambahan masa. Dan di hujah yang ketiga, sains dan matematik SPM semakin membara. Data penurunan SPM ini memaksa kita untuk menambah masa pengajaran untuk memastikan murid-murid yang kita kasih cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik maupun kurikulum. Tapi ini cukup untuk membuktikan bahawa peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik tidak mencukupi. Di bantara perdebatan hari ini, pembangkang sudah cukup memberikan 3 hujah dan cukup untuk membuktikan kemenangan kami pada usul perdebatan pada hari ini. Manakala hujah di pihak kerajaan sangat lemah berbanding pembangkang. Maka ayo bersama-sama saya kita tolak usul atas rasional, realiti sains dan matematik semakin mengerikan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan persilakan Yang Berhormat Menteri keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya sidang Dewan yang saya muliakan. Baiklah, usul kita masih sama, peruntukan masa bagi mata pelajaran sains dan matematik sudah mencukupi. Baiklah, saya akan mulakan gerak kerja saya dengan rumusan hujah pembangkang. Hujah pertama pihak pembangkang
isu literasi dan numerasi tangisan anak desa. Dalam hujah ini sebenarnya yang di-Pertua Dewan, pihak pembangkang gagal membuktikan sejauh manakah isu literasi dan numerasi ini berkait rapat dengan peruntukan masa bagi subjek sains dan matematik. Mereka sekadar melambakkan perkara-perkara yang telah selesai. Antaranya, Lino sebenarnya bukan dihapuskan yang di-Pertua Dewan. Ianya sebenarnya digantikan dengan MOLIP yang juga dikenali sebagai modul intervensi berfokuskan pembelajaran. Itu yang harus diketahui mereka. Yang lebih agresif dalam menangani isu Linus ini sebenarnya. Tambahan pula, ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi ini berkait rapat dengan sosioekonomi mereka, status bandar dan luar bandar ini dan minat mereka. Jadi tidak wajar hari ini kita meletakkan, kita menuduh peruntukan masa lah yang menyebabkan mereka tidak boleh menguasai. Maka saya teruskan lagi dengan rumusan hujah kedua, iaitu DSKP yang semakin melebar. Yang di-Pertua Dewan, sekali lagi hari ini pihak pembangkang gagal membuktikan sejauh mana ianya membebankan. Kita lihat hari ini mereka momokkan kita dengan guru terbeban, masa tidak cukup nak ajar. Walhal kalau kita sedar, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif. Antaranya, baru-baru ini beberapa bulan yang lepas telah keluar satu surat berkeliling di mana mengatakan program-program yang tidak bermanfaat seperti program-program keceriaan, program-program hiasan bilik SPBT dan sebagainya dibatalkan. Maka perkara-perkara inilah kita melihat ia sebenarnya mengurangkan beban guru, beban aktiviti di luar bilik darjah. Maka tidak ada kaitan pun dengan peruntukan masa bagi subjek sains dan matematik. Ini yang sebenarnya gagal digarapkan oleh pihak pembangkang. Mereka asyik berfikir dan bercakap tentang isu-isu yang tidak ada kaitan pun. Berbicaralah tentang peruntukan masa. Okey, saya teruskan lagi dengan rumusan pihak kerajaan. Hujah pertama kami, penetapan masa berdasarkan kajian yang teliti. Dalam hujah ini, kerajaan sebenarnya berjaya menunjukkan bagaimana penetapan masa bagi sesuatu subjek ini adalah berdasarkan kajian yang teliti. Kita tak boleh buat sewenang-wenangnya yang di-Pertua Dewan. Ianya perlu melalui banyak fasa, perlu merujuk kepada banyak pakar dan kita ada banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum menentukan jam minimum setahun itu. Seterusnya saya lihat saya merujuk kepada hujah kedua pihak kerajaan, iaitu pembelajaran tidak berpaksikan peperiksaan. Dalam hujah ini, kerajaan berjaya membuktikan bahawa pembelajaran tidak berpaksikan peperiksaan ini benar apabila kita melihat keberjayaan pembelajaran bagi kedua-dua subjek ini melalui tahap penguasaan PBD yang sebenarnya memfokuskan untuk kefahaman, bukan untuk kecemerlangan semata-mata, kerana kita sedar kognitif setiap murid itu berbeza-beza. Maka kita lihat hari ini sebenarnya pihak pembangkang asyik membangkitkan isu yang tidak ada kaitan pun dengan peruntukan masa, tetapi pihak kerajaan lebih relevan dengan pembuktian bahawa peruntukan masa yang sedia ada ini cukup untuk membantu murid kita mencapai sekurang-kurangnya TP3, iaitu tahu, faham dan boleh buat. Kita tidak mengharapkan kesempurnaan sebab kita tahu kita jauh dari situ, tapi kita mengharapkan kefahaman. Maka dengan itu saya percaya dan kita harus menerima usul pada hari ini. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Ahli-ahli Yang Berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 11.40 pagi. Sekian, terima kasih. Baiklah, keputusan akan diumumkan pada esok hari.